Bismillahirrahmanirrahim. Ini dari kumpulan 1. Yang ada 4 orang ni akan bentangkan tajuk teori dan peringkat perkembangan individu. Okey, pengenalan dia. Guru memerlukan pengetahuan psikologi perkembangan manusia supaya dapat mengenal pasti kategori pelajar yang diajar. Kerana setiap murid mempunyai pelbagai perbezaan dari segi emosi, sosial, mental dan sebagainya. Perkembangan biasa yang dilalui oleh setiap manusia, termasuklah kita ni kan, ialah peringkat pralahir, fizikal, psikomotor, sosial dan juga emosi. Okey, teori dan peringkat perkembangan individu ni ada 4. Yang pertama fizikal, kognitif, psikososial dan moral. Perkembangan fizikal ialah merujuk kepada perubahan saiz fizikal, kadar pertumbuhan bahagian-bahagian badan, fungsi anggota-anggota badan dan perawakan manusia. Setiap individu akan mengalami perubahan pada setiap peringkat umur, bermula daripada proses persenyawaan, kelahiran, bayi, kanak-kanak, remaja, dewasa, tua dan berterusan sehingga kematian. Okey, peringkat perkembangan fizikal ada 6. Yang pertama sebelum lahir, lepas tu lahir sampai 2 tahun, lepas tu sampai 6 tahun, sampai 11 tahun, 12 hingga 15 tahun dan 16 hingga 20 tahun. Okey, peringkat perinatal iaitu sebelum lahir. Yang ni semua orang dah tahu kan, yang doktor ada cerita minggu lepas, daripada peringkat perkembangan ni bermula daripada baby tu dalam perut ibu dia. Dari peringkat perinatal ni dia berlaku daripada dalam perut sampai baby tu lahir. Yang lain ni boleh baca lah kan. Lepas tu peringkat bayi sampai 2 tahun. Okey, kalau kita perasan, pertumbuhan dan perkembangan bayi pada peringkat ni sangat pesat. Kalau kita perasan, bila masa kita mula-mula jumpa bayi baru lahir, kita tengok dia kecil je kan. Lepas tu bila kita jumpa dia lagi 5 bulan ke lagi 6 bulan, kita tengok dia dah besar, betul kan? Okey, seterusnya kita tengok peringkat yang ketiga. Peringkat awal kanak-kanak, iaitu bermula 2 hingga 6 tahun. Okey, peringkat awal kanak-kanak ni dia agak perlahan jika dibandingkan dengan pertumbuhan pada tahun pertama. Maksudnya bermula pada peringkat umur 2 hingga 6 tahun ni pergerakannya agak slow sikit tapi masih ada progres. Contoh tengok yang dekat kanan tu, 2 tahun dia boleh naik tangga tapi dengan bantuan. Lepas tu dia boleh pegang benda-benda kecil. Lepas tu bila dia naik ke 3 tahun dia boleh baling bola. 4 tahun dia boleh melompat dan berlari dan boleh menaiki tangga tanpa bantuan. Okey, lepas tu yang keempat, peringkat kanak-kanak 7 hingga 11 tahun. Yang ni pertumbuhan dan perkembangan stabil dan tidak begitu pesat. Kalau kita perasan juga, pada masa anak-anak umur ni, kita dululah masa umur macam ni, dia pada umur ni kita lebih banyak explore benda-benda baru kan. Sebab tu dia tulis penambahbaikan kemahiran-kemahiran psikomotor yang dia ada. Dia suka nak explore macam-macam. Okey, seterusnya peringkat awal remaja 12 hingga 15 tahun. Pada masa ni peringkat perkembangan fizikal ni dia dah mula nampak perubahan, yang mana berubah dari segi ketinggian, saiz dan bentuk badan ke arah dewasa. Kalau remaja lelaki, pada peringkat umur ni dia dah mula kita dah boleh dengar suara dia lain, dia dah ada janggut, lepas tu bentuk badan dia pun macam dah berubah. Okey, kalau perempuan pula senang je, bentuk badan dia memang confirm lah akan berubah. Lepas tu dia dah mula ada datang haid dan badan dia dah mula tunjuk dia tu ciri-ciri perempuan pun, ciri-ciri kewanitaan yang dia ada. Okey, seterusnya peringkat remaja 16 hingga 20 tahun. Yang ni boleh baca lah kan. Okey, seterusnya implikasi perkembangan fizikal terhadap PDP. Yang pertama, guru dapat memahami mengapa kanak-kanak bertindak sedemikian
Yang kedua, keprihatinan guru membantu mengurangkan masalah penyesuaian sosial para pelajar. Yang ketiga, dapat menentukan kebolehan kanak-kanak melakukan sesuatu. Okey. Kepentingan mengetahui perkembangan fizikal ni boleh baca kan? Seterusnya kita pergi perkembangan kognitif. Kemahiran kognitif merupakan kebolehan individu untuk berfikir, memberi pendapat, memahami, mengingati perkara-perkara yang berlaku di persekitaran masing-masing. Okey, macam yang kita tahu, perkembangan kognitif ni kita tak nampak. Maksudnya, tapi dia kita boleh, maksudnya kita tak nampak dengan mata kasar lah. Kalau perkembangan fizikal tu kita nampak. Okey, teori perkembangan kognitif Jean Piaget. Dia ada 4. Yang pertama, skema. Yang kedua, asimilasi. Yang ketiga, adaptasi. Dan yang keempat, akomodasi. Lagi satu, teori perkembangan kognitif Vygotsky. Internalization, iaitu bahasa merupakan sistem simbol yang paling penting dalam menyokong perkembangan kognitif kanak-kanak. Maksudnya dia kata kita kena guna bahasa yang mana bahasa itu budak-budak ataupun kanak-kanak dia mudah faham dan seterusnya menyumbang kepada perkembangan kanak-kanak. Yang kedua, scaffolding, kerangka yang menyokong proses pembelajaran individu. Yang ketiga, zon perkembangan proksimal, iaitu perkembangan kognitif kanak-kanak dapat dipertingkatkan dan diperkukuhkan melalui interaksi mereka dengan individu-individu yang lebih berkebolehan. Okey, seterusnya implikasi ada 4. Yang pertama, bimbingan terarah. Yang kedua, strategi pembelajaran kooperatif. Yang ketiga, meneroka dan menyoal. Yang keempat, menggalakkan perbincangan. Okey, peringkat perkembangan kognitif ni ada 4, berbeza dengan yang fizikal tadi dia ada 6. Dia bermula daripada 0 hingga 2 tahun, 2 hingga 7 tahun, 7 hingga 11 tahun dan 12 tahun ke atas. Implikasi perkembangan kognitif terhadap PDP. Yang pertama, guru akan mendapati proses pembelajaran bersama pelajar sangat aktif. Membantu guru menyediakan alat-alat pembelajaran yang bersesuaian dan mencukupi untuk mencapai objektif pengajaran yang efektif. Seterusnya, dapat membantu murid membuat berkaitan dengan isi pelajaran yang dipelajari dan murid dapat melibatkan diri dalam pembelajaran aktif. Di samping guru mesti sentiasa mendampingi mereka dalam segala aktiviti pembelajaran. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hamidatul Akmalia. Okey, insya-Allah kita akan pergi kepada perkembangan psikososial. Jadi apa itu psikososial? Psikososial ini adalah hubungan antara kesihatan mental atau emosi seseorang dengan keadaan sosialnya. Istilah psikososial ini merupakan hubungan antara psikologi dan sosial. Jadi perkembangan psikososial ini adalah perkembangan yang berkaitan dengan emosi ataupun mental seseorang dalam hubungan sosial. Okey, seterusnya kita pergi kepada perkembangan permainan. Jadi kalau kita lihat, perkembangan psikososial ini dia menekankan juga tentang kepentingan hubungan individu-individu di persekitaran kanak-kanak. Jadi mereka ni menggunakan permainan sebagai satu cara untuk bersosialisasi. Okey, jadi kalau kita lihat, permainan ini merupakan satu proses interaksi dengan dunia luar dan orang yang berada di sekeliling kanak-kanak. Dan di situ juga kanak-kanak akan dapat berinteraksi dengan cara yang berbeza-beza. Dan permainan itu lebih bersifat perkongsian dan kumpulan. Dan di sini juga akan membentuk sikap kerjasama, tanggungjawab dan perkongsian ketika bermain. Dan permainan juga memerlukan lawan antara kanak-kanak lelaki dan perempuan. Jadi di sini baik untuk membina daya saing yang tinggi antara mereka. Dan bermain juga dan proses bermain juga dapat menguji minda kanak-kanak. Okey, yang seterusnya adalah perkembangan persahabatan. Dan kalau kita lihat, kanak-kanak ni dia dah ada keinginan untuk bersosial
Jadi, dengan berkawan ini merupakan salah satu aktiviti sosial kanak-kanak. Dan dari situ, kanak-kanak dapat berkongsi pengalaman yang berlaku melalui perkongsian dan penceritaan. Dan ketika berusia 2 hingga 6 tahun, mereka ini memerlukan kawan dalam aktiviti dan permainan yang lebih kepada perkongsian ramai. Dan setelah meningkat remaja, mereka ini mula mengalami kesukaran. Kerana apa? Kerana mereka ini lebih percaya kepada kawan berbanding ibu bapa dan juga ahli keluarga yang lain. Dan ketika itu juga, remaja ini dia akan mengalami pelbagai konflik diri. Antaranya remaja ini dia akan mudah terpengaruh dengan kawan dan dia ingin cuba sesuatu yang baru walaupun dapat halangan daripada keluarga. Dan ketika ini juga remaja itu akan menuntut kepada kebebasan. Terusnya adalah perkembangan moral. Jadi apa itu perkembangan moral? Perkembangan moral ini melibatkan perubahan pemikiran dan tingkah laku terhadap nilai kebenaran atau kesilapan. Dan moral seseorang individu itu kita boleh bahagikan kepada 3 komponen yang utama, iaitu yang pertama komponen emosi, yang kedua komponen kognitif dan yang ketiga adalah komponen tingkah laku. Apa itu komponen emosi? Ia melibatkan emosi ataupun perasaan yang kuat dalam diri seseorang yang mana perasaan itu boleh menimbulkan rasa empati terhadap kesusahan orang lain ataupun rasa bersalah sekiranya melukukan hati orang lain. Dan untuk komponen kognitif pula, seseorang individu mampu untuk membuat penilaian terhadap sesuatu tingkah laku sama ada ia betul ataupun tidak. Dan komponen tingkah laku pula, seseorang individu itu akan bertingkah laku mengikut apa yang dirasakan atau dinilai sebagai tindakan yang betul. Seterusnya adalah peringkat perkembangan moral individu hingga remaja berdasarkan teori Lawrence Kohlberg. Jadi kita nak tengok apa yang dikatakan oleh Kohlberg ni tentang teori perkembangan moral. Okey, perkembangan moral ini berkait rapat dengan perkembangan kognitif seseorang individu. Namun, kadang-kadang tahap pemikiran kognitif seseorang tidak menjamin peningkatan dalam perkembangan moral seseorang. Seterusnya, peringkat-peringkat perkembangan moral menurut teori Kohlberg, di mana Kohlberg telah bahagikan perkembangan moral kepada 3 tahap, iaitu tahap yang pertama adalah pra-konvensional, tahap yang kedua adalah konvensional dan tahap ketiga adalah post-konvensional. Dan menurut Kohlberg, setiap perkembangan moral individu akan melalui 2 peringkat. Kalau kita lihat di sini, pra-konvensional, peringkat yang pertama adalah orientasi dendaan dan kepatuhan. Peringkat yang kedua adalah orientasi ganjaran peribadi. Untuk tahap yang kedua, konvensional, peringkat ketiga adalah orientasi perlakuan baik. Peringkat keempat adalah akur kepada sistem sosial dan etika peraturan. Untuk tahap yang ketiga iaitu post-konvensional, di peringkat 5, etika kontrak sosial dan hak individu. Peringkat yang keenam adalah etika prinsip sejagat. Seterusnya, tahap yang pertama iaitu pra-konvensional, di mana ia melibatkan individu yang berumur kurang dari 10 tahun dan ianya dibahagikan kepada 2 peringkat. Peringkat yang pertama, kanak-kanak di bawah umur 5 tahun. Peringkat yang kedua pula, umur 5 hingga 10 tahun. Peringkat pertama ini merupakan orientasi dendaan dan kepatuhan, di mana kanak-kanak ini lebih takut kepada hukuman fizikal dan mereka ini akan cuba patuh kepada arahan untuk mengelakkan diberi hukuman. Dan seterusnya, untuk peringkat yang kedua iaitu orientasi ganjaran peribadi, di mana pada peringkat ini kanak-kanak ini lebih pentingkan diri dan kanak-kanak ini akan cuba untuk lakukan sesuatu untuk mendapatkan ganjaran. Seterusnya, tahap 2 iaitu konvensional, di mana ianya terbahagi kepada 2 iaitu peringkat ketiga dan juga peringkat yang keempat. Untuk peringkat yang ketiga merupakan orientasi kelakuan baik, di mana individu mula mengaplikasikan ukuran moral seperti mengikut peraturan yang telah ditetapkan oleh ibu bapa, guru dan juga orang di persekitaran, dan mereka ini ingin dilihat sebagai anak yang baik dan patuh kepada arahan. Selain itu juga, individu ini akan mula dapat terima norma masyarakat dan ianya merupakan sesuatu perkara yang akan dinilai sama ada baik ataupun buruk.
Untuk peringkat yang keempat, iaitu akur kepada sistem sosial dan etika peraturan, di mana individu akan percaya kepada undang-undang untuk menjaga kesejahteraan komuniti. Selain itu juga, individu ini percaya bahawa semua orang perlu patuh kepada undang-undang dan peraturan yang sedia ada. Seterusnya, tahap yang ketiga iaitu post-konvensional, di mana ianya melibatkan individu yang berumur dari 20 tahun dan dibahagikan kepada dua peringkat, iaitu peringkat yang kelima dan juga peringkat yang keenam. Untuk peringkat yang kelima iaitu etika kontrak sosial dan individu, di mana individu ini akan menilai undang-undang berdasarkan hak individu dan mereka ini akan mematuhi undang-undang yang menepati hak individu. Erti kata lain, mereka ini akan melihat undang-undang sebagai suatu yang fleksibel dan mempunyai alternatif dan mematuhi undang-undang sekiranya ia menepati hak-hak individu. Dan seterusnya peringkat yang keenam iaitu etika prinsip sejagat, di mana dilihat nilai dan norma masyarakat saling berkait dan keputusan yang dibuat adalah mengikut prinsip etika. Dan ini juga merupakan peringkat yang tertinggi kerana melibatkan soal falsafah tentang moral itu sendiri dan mementingkan kesamaan hak kepada semua individu dan menghormati maruah dan prinsip individu lain. Seterusnya iaitu perkembangan moral, kita sentuh dari segi aspek perkembangan moral bayi, prasekolah, sekolah, remaja dan seterusnya dewasa. Kita pergi kepada aspek bayi, di mana bayi ini adanya tingkah laku yang lebih baik mengikut naluri dan bayi ini akan lebih cenderung melakukan apa yang menyenangkan. Dan untuk prasekolah pula, kanak-kanak akan mula belajar memahami tingkah laku yang baik ataupun tidak dan mereka ini harus dilatih dengan cara yang bertingkah laku yang baik. Dan untuk sekolah pula, mereka ini sudah dapat mengikuti peraturan daripada ibu bapa dan lingkungan sosialnya dan sudah tentu mereka ini dapat menilai yang baik ataupun buruk. Dan untuk peringkat remaja pula, mereka ini akan memahami konsep moral dan mereka juga suka melakukan perilaku yang dinilai baik oleh orang lain. Dan untuk dewasa pula, mereka ini lebih matang dalam bertingkah laku dengan orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Hafizah. Seterusnya, saya akan membentangkan tentang implikasi perkembangan fizikal terhadap pengajaran dan pembelajaran. Pada peringkat awal kanak-kanak, seusia 2 hingga 6 tahun, setiap kanak-kanak berbeza dari segi perkembangan. Ada yang cepat dan ada yang lambat. Jadi, ibu bapa dan guru harus terima dan tidak membanding-bandingkan di antara satu kanak-kanak dan kanak-kanak yang lain. Seterusnya, guru dan ibu bapa perlu banyak bersabar dan bertimbang rasa sebab tingkah laku yang ibu bapa dan guru inginkan kanak-kanak tercapai mungkin mengambil masa yang lama. Seterusnya, bina keyakinan diri dalam kanak-kanak supaya mereka berani melakukan aktiviti yang dijalankan dan ibu bapa tidak seharusnya mengongkong dan banyak menggunakan perkataan jangan. Seterusnya, peringkat kanak-kanak pada usia 7 hingga 11 tahun. Guru haruslah sentiasa memupuk dan membimbing kanak-kanak supaya mereka dapat menanam sifat keyakinan diri dalam aktiviti fizikal yang dijalankan. Jika kanak-kanak ini tidak diberikan ruang untuk mencuba, akan menyebabkan mereka merasa rendah diri. Poin yang kedua, ibu bapa dan guru harus peka dengan personaliti kanak-kanak pada usia ini. Harus mengajar kanak-kanak lelaki untuk berperwatakan sebagai lelaki dan perempuan sebagai perempuan. Yang ketiga adalah guru perlu menggalakkan kerjasama dan perkongsian dalam kalangan kanak-kanak melalui aktiviti pengajaran dan pembelajaran bagi membina hubungan interpersonal yang positif. Pada peringkat awal remaja, usia 12 hingga 15 tahun, guru haruslah memahami fitrah perkembangan fizikal seseorang remaja kerana ia boleh membantu remaja untuk meneguhkan lagi identiti mereka. Poin yang kedua, guru perlu sentiasa beri sokongan dan bukan kritikan kepada kanak-kanak dan remaja. Remaja biasanya akan memberi reaksi positif kepada bantuan dan galakan daripada ibu bapa dan guru. Jika anak remaja melakukan kesilapan, terangkan kepadanya apa yang berlaku dan bincangkan apa solusi untuk membaiki kesilapan. Dan yang ketiga adalah seorang guru yang mesra, fleksibel, menghindari perbezaan keupayaan individu, mampu merancang, mempunyai pengharapan yang jelas
boleh dipercayai, hormat menghormati, adil dan konsisten dapat memberi impak yang lebih positif kepada perkembangan dan pencapaian remaja. Implikasi teori Piaget terhadap pengajaran dan pembelajaran. Yang pertama, mengajar kanak-kanak pada peringkat sensori motor. Ibu bapa dan guru yang menjaga bayi atau kanak-kanak perlu sediakan aktiviti main yang sesuai dengan umur ini. Kemahiran peniruan aksi fizikal dan interaksi sosial dengan ahli keluarga biasanya diperoleh secara spontan melalui pengalaman seharian. Seterusnya, mengajar kanak-kanak pada peringkat praoperasi. Ibu bapa dan guru perlu bagi peluang kepada kanak-kanak untuk meneroka alam fizikal melalui aktiviti main dan penyelesaian masalah. Kanak-kanak memerlukan banyak pengalaman hands-on yang melibatkan kepelbagaian bahan dan penggunaan pelbagai deria. Seterusnya, mengajar kanak-kanak peringkat operasi konkret. Kanak-kanak pada peringkat konkret masih belum dapat berfikir secara abstrak. Guru perlu sediakan bahan-bahan konkret untuk menguji idea kanak-kanak melalui penglibatan yang aktif, iaitu mencabar pemikiran secara logik tentang permasalahan yang mereka hadapi. Guru harus mengelak daripada berperanan sebagai penyampai maklumat. Sebaliknya, guru sediakan peluang untuk pelajar teroka konsep yang dipelajari dengan menggunakan daya pemikiran mereka. Seterusnya, kita lihat kepada implikasi teori Vygotsky terhadap pengajaran dan pembelajaran. Yang pertama, bimbingan terarah. Pada awal suatu pembelajaran, guru seharusnya memberi bimbingan arah dengan cara memulakan ayat, memberi petua, menunjukkan cara. Apabila pelajar bertambah yakin, kurangkan sokongan dan lebihkan peluang untuk pelajar melakukan pembelajaran kendiri. Seterusnya, strategi pembelajaran kooperatif. Gunakan strategi pembelajaran kooperatif kumpulan kecil sebagai kebolehan supaya murid-murid berpeluang berinteraksi, berkomunikasi dan berkolaborasi untuk membina pengetahuan. Yang ketiga adalah meneroka dan menyoal. Guru perlu beri masa kepada murid supaya mereka meneroka dan memikirkan cara penyelesaian sesuatu masalah. Menggalakkan perbincangan. Guru boleh berbual, berdialog dan bersoal jawab dengan mereka supaya idea-idea dalam pemikiran dapat disusun atur dan diperjelaskan. Seterusnya, saya Siti Aisyah binti Muhammad Fauzi akan membentangkan implikasi seterusnya, iaitu implikasi perkembangan sosio-emosi terhadap pengajaran dan pembelajaran. Yang pertama, berikan penghargaan kepada murid, iaitu guru perlu memberikan murid pujian untuk memberikan mereka motivasi dan galakan. Guru boleh mempamerkan hasil kerja murid yang bagus kepada murid yang lain. Yang kedua, rancang aktiviti pembelajaran yang bersesuaian dengan tahap kebolehan murid, iaitu guru perlu merancang aktiviti bersesuaian. Elakkan memberikan aktiviti yang terlalu sukar dan di luar kemampuan mereka kerana akan membuatkan murid berasa rendah diri sekiranya gagal melaksanakannya. Implikasi yang ketiga, wujudkan suasana bilik darjah yang kondusif, iaitu guru perlu membentuk hubungan yang rapat dan mesra dengan murid supaya murid berasa selesa. Yang keempat, elakkan perbandingan antara murid, iaitu guru perlu mendidik murid untuk mengenal pasti kelebihan diri yang ada dalam diri mereka. Seterusnya, bantu murid untuk menetapkan matlamat pembelajaran. Guru perlu membantu murid menetapkan matlamat yang realistik untuk memastikan murid mampu mencapai dan mengurangkan kegagalan. Seterusnya, benarkan murid untuk melakukan kesilapan, iaitu guru hendaklah bersifat terbuka. Guru perlu membimbing murid untuk belajar daripada kesilapan. Dan yang terakhir, bersikap adil, iaitu guru perlu memberi ruang pembelajaran yang sama kepada semua murid. Peluang sebegitu penting supaya murid dapat membina keyakinan diri. Okey, seterusnya implikasi perkembangan moral terhadap pengajaran dan pembelajaran, iaitu terdapat 3 peringkat.
Peringkat pertama, peringkat pra-konvensional. Yang kedua, peringkat konvensional. Dan yang ketiga, peringkat post-konvensional. Okey, pada peringkat pra-konvensional, iaitu memberikan peneguhan seperti ganjaran terhadap tingkah laku positif. Dan guru sebagai role model perlu menunjukkan tingkah laku dan sikap yang baik kepada murid. Pada peringkat konvensional pula, guru perlu mendidik murid supaya menghormati pandangan orang lain untuk mengelakkan sebarang konflik. Guru juga menunjukkan tingkah laku yang baik supaya boleh menjadi contoh kepada murid dan memberikan murid jangkaan terhadap tingkah laku yang perlu ditunjukkan. Dan peringkat yang terakhir, peringkat post-konvensional, iaitu guru berbincang dengan murid tentang kesalahan yang dilakukan dan menggalakkan murid untuk membuat refleksi dan membetulkan tingkah laku mereka. Membincangkan isu-isu semasa dan sejagat serta membuat penyelesaian masalah tentang isu moral. Selain itu, menggalakkan murid membuat penaklukan terhadap isu-isu semasa yang melibatkan moral sejagat. Sebagai rumusan, setiap manusia akan mengalami perubahan terhadap perkembangan dan pertumbuhan dari aspek fizikal, kognitif, sosial dan emosi. Ibu bapa, guru dan masyarakat selaku ejen-ejen sosialisasi harus memahami dan peka terhadap perkembangan kanak-kanak dalam mewujudkan interaksi sosial dan proses pengajaran dan pembelajaran yang berkesan. Sekian, terima kasih.